معلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال صاحب السماحة مفتي حجي سعيد حجي إبراهيم rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fasal 6, penjelasan mengenai uluhiyah. Nah, jadi kita masuk fasal yang baru, iaitu fasal yang ke-6. Kata dianya fasal yang ke-6 ni ialah menjelaskan tentang makna uluhiyah. Lepas ni masuk fasa yang ke-7 ialah makna rububiyah. Kedua-dua ni sebenarnya satu arti saja, iaitu ketuhanan. Sebab tu dia kata pengertian uluhiyah, dalam kurungnya dia kata hal-hal berkaitan dengan ketuhanan. Jadi uluhiyah dan rububiyah ni kalau terjemah dalam bahasa Melayu kita ialah dengan makna ketuhanan. Tidak dipisahkan ilahiyat atau rububiyat. Itulah yang maksud dia, yang sama je, ketuhanan. Bahkan Allah Ta'ala hipungkan sekali dalam satu ayat. Mana contoh kita kata alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji itu hak Allah belaka. Itu dia isyarat kepada ilahiyat. Rabbil alamin, Allah tu ialah murabbi, yang mentadbir, yang mengatur, yang memproses, yang menjaga alam. Itu isyarat kepada rububiyah. Jadi jangan kita pisah antara ilahiyat, uluhiyat dan rububiyat, sehingga kita mengatakan tauhid rububiyah tidak memada untuk orang mukmin. Mesti kena ada tauhid ilahiyat atau uluhiyat, barulah jadi mukmin yang khalis. Ini fahaman sebenarnya nak menyusupi fahaman takfiri kepada orang Islam. Ada kita pernah dengar orang kata tak memadai dengan tauhid rububiyah.
kena ada tauhid uluhiyah baru mukmin. Mereka beristidlal, berdalilkan dengan ayat Quran yang tidak tepat. Seperti contohnya mereka kata orang kafir musyrik juga beriman kepada Allah, mempunyai tauhid kepada Allah, iaitu tauhid rububiyah. Dalilnya dalam Quran kata mereka lah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanyakan kepada orang kafir, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, pasti mereka akan jawab Allah. Kata merekanya, inilah dalil menunjuk kata orang kafir musyrik mempunyai tauhid rububiyah. Yang mereka tidak ada ialah tauhid uluhiyah. Maka kenyataan ini dusta, bohong dia panggil. Kalaulah orang kafir musyrik sudah mempunyai tauhid, maka apakah hikmahnya Allah Ta'ala utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Nabi itu ja'a bitauhidi, kata Imam Ibrahim Al-Laqani, thumma salamullahi ma'salatihi ala nabiyyin ja'a bitauhidi. Selawat, rahmat dan sejahtera daripada Allah diminta pohon turun di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini yang diutuskan, ja'a ni maknanya diutuskan, datang ia Nabi ini diutuskan ia Nabi oleh Allah bitauhidi, dengan menuntuti tauhid di atas manusia, supaya manusia itu mentauhidkan Allah. Apa artinya tauhid? Tauhid itu artinya ifradul ma'bud bil ibadah, menunggalkan yang disembah dengan ibadah, ma'i'tiqadi wahdaniyatihi zatan wa sifatin wa af'alan, serta diiktikad di dalam hati akan kebersangatan tunggalnya yang disembah itu pada zat, pada segala sifat dan pada segala perbuatannya. Itu dia panggil tauhid dari segi syarak. Ya, tauhid ni ada makna dari segi lughah. Tauhid lughatan. Ada tauhid dari segi istilahan. Ada tauhid dari segi syara'an. Syarak. Tauhid dari segi lughah, dari segi bahasa, ialah ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Ataupun dikatakan juga al-ilmu bi anna syai' wahidun, mengetahui dengan sesuatu itu ialah satu. Itu dia panggil tauhid dari segi bahasa. Kita tahu rumah kita ada sebuah ya, tauhid itu. Kita kata rumah kereta kita ada sebuah ya, tauhid. Suami kita ada seorang ya, tauhid itu. Kan ibu-ibu kena buat insang suami lah. Kalau laki-laki ada, tahu bini kita ada seorang ya, tauhid itu dia panggil. Mana tahu sesuatu itu satu, itu dia panggil tauhid dari segi bahasa. Penting kita tahu tauhid dari segi bahasa ni penting. Sebab kalau kita mendalami dalam tauhid zauqiyah, dia panggil tauhid yang dibicarakan oleh ulama sufi, ulama tasawuf, dia akan kembali kepada makna tauhid lughah tadi. Tauhid dari segi bahasa, iaitu ala ilmu bi anna syai' wahidun, tahu dengan sesuatu itu ialah satu. Kayak orang-orang tasawuf, orang-orang arif billah, bila sampai kepada maqam baqa' billah, fana fillah, baqa' billah, mereka punya mata hati itu musyahadah, syuhud segala perkara ni ialah perbuatan yang tunggal, iaitu Allah. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi qablahu ma'ahu wa ba'dahu. Tidaklah mata kepalaku melihat sesuatu yang terjadi, melainkan mata hatiku memandang Allah padanya, Allah sebelumnya, Allah sertanya, Allah kemudiannya. Itu orang-orang tasawuf, tauhid zauqiyah dia panggil. Jadi orang sufi ni, orang tasawuf ni, bila sampai satu peringkat, mereka punya hati sudah licin daripada aghyar akdar ma siwallah,
cemah-cemah duniawi dan barang selain daripada Allah. Yang ada dalam hati mereka hanya Allah. Mereka sudah sampai pada maqam munajat. Maqam munajat kita ni bukan maqam munajat, tapi memandai-mandai bermunajat. Nah, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi wairullah. Ai sedap tu duduk baca tu. Padahal kalau tahu erti itu, ai bohong kita tu, dusta. Apa? Hasbi rabbi jalallah, cukup denganku keagungan Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada dalam hati aku selain daripada Allah. Ha, ya ke? Betul ke tak ada dalam hati kita selain daripada Allah? Ha, hak betulnya selain daripada Allah itulah ada dalam hati kita. Allah tak ada. Bila ada? Nanti sakit ke, nanti ada apa-apa hajat besar barulah ya Allah dah. Baru ya Allah. Masa sehat, masa segar, masa kaya, tak ada ya Allah. Nah, tu hak adanya ghairullah, lain daripada Allah tu adalah hati kita. Bila kita tu kaya. Sebab tu manusia ni tu yang kata, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sebenar tu yang kata, kalla, sebenar, innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia tu pelampau. Bila ar-ra'ahu istaghna, bila dia dilihat tak berhajat apa-apa, kaya. Bila sehat macam sekarang, sehat kan? Ada dalam hati ya Allah, ya Allah. Duit pun tebal poket. Nah, tu hidup pun senang. Nah, rumah besar, kereta besar, bini besar, suami pun perut bucik. Nah, anak besar-besar lah kau dah tak ada duk ya Allah lah. Nah, ya apa? Ya duitku, ya pangkatku, ya kehebatanku, ya hak lain. Tak ada ya Allah. Bila ya Allah pak jatuh sakit, baru dak atas katil kat sebab ya Allah sakit ya Allah. Ya Allah tolonglah ya Allah. Ya Allah tak ada duit dia ya Allah. Nah, ya Allah, ya baru ya Allah. Bila kita tu berajak ke Tuhan, baru berasa berajak ke Tuhan, ni orang panggil kita hamba lah, manusia biasa. Tapi kalau manusia yang luar biasa, orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, orang-orang arif billah, mereka tu melalui jalanan mujahadah, menempuh jalanan bersungguh-sungguh melawan syaitan dan nafsu dalam diri mereka. Sehingga Allah Ta'ala yang pelicing hati mereka. Ni orang-orang arif billah ni hak syaitan supos dia. Mana qala rabbi izzatika la uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagungan engkau wahai Allah, kata iblis, selagi aku akan menyesatkan semua anak cucu cici Adam, illa ibadaka, melainkan hamba-hamba engkau, humul mukhlasin, mereka itu engkau pelicingkan hati mereka. Dia panggil ikhlas mukhlasin, bukan ikhlas mukhlisin. Ikhlas ni ada 3 darajat. Ada 3 martabat. Martabat ulia, martabat tinggi, muntaha, martabat yang tertinggi. Ada martabat wusta, darjat ikhlas yang pertengahan. Ada martabat ikhlas ibtidaian atau mubtadi, ataupun dikatakan daniyan, rendah. Martabat ikhlas yang rendah ni seperti kita lah, beramal akhirat, minta supaya Allah Ta'ala bagi kemuliaan dunia. Kita wa'amal itu ini supaya Allah bagikan kita ketenangan di dunia, kesenangan di dunia, harta dunia. Semaya duha, baca surah Waqiah, apa nak murah rezeki ya, nak kaya. Tu. Baca zizik tu, baca maksurat ni, baca zikir tu, zikir ni supaya apa? Supaya Allah lindung kita daripada bahaya. Tu baca pagi petang, a'udzubikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Apa? Supaya Allah Ta'ala lindung daripada bahaya. Itu dia panggil martabat daniyan, rendah. Ikhlas dah tu, tapi martabat yang rendah. Sebab tujuannya lid dunia, li gharadid dunia,
Tujuannya untuk keselamatan dunia dapat, bahaya dunia terhindar. Ada juga dikatakan martabat mubtadi ni, dikatakan ikhlas yang 1% saja kerana Allah pun sudah dikatakan ikhlas, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, maka barang siapa yang beramal, ia barang siapa akan kebaikan walau sebesar zarah, yarahu, nescaya melihatlah ia barang siapa akan dia sebesar zarah kebaikan yang dia buat. Jadi kalau ada 1% pun dikira ikhlas dah lah tu. Ini bagi orang yang mubtadi, orang yang permulaan dalam menempuh jalan ibadat. Tu dah. Makna hak dia buat 99% tu kerana lain pada Allah. Contoh kita kata dia ni free hair lah dulunya. Seksi, free hair. Tiba-tiba ni sekarang ni baru rasa nak tutup aurat. Tapi dia pakai tudung tu 99.9% nya kerana nak berfashion, nak tunjuk comel dia, nak tunjuk jangok dia, nak tunjuk hebat. Orang panggil tudung dia tu pelik pada orang punya design, ada bunga besar kepala gajah di atas. Tu jual dia gitu. Ada 1% saja kerana Allah. Tak apa dah. Sebab apa? Sebab dia orang mula-mula, orang tadi. Jangan dipaksa, jangan. Jangan kita paksa, jangan tak leh ini ni, tak ikhlas ni, baik perihal balik. Tak kena gitu tu. Biarlah. Dia orang mula-mula. Orang darjah 1 dia panggil. Orang tingkatan 1 baru mula nak masuk. Kemudian setelah lama dah tu naik kepada martabat darajatul wusta. Jadi panggil darajat mutawassit, pertengahan. Ikhlas orang pertengahan. Apa tu dia buat amal ibadat tu? Raja'an li thawabillah, kerana harap kepada pahala ganjaran baik Allah. Khaufan anil iqabillah, takut nak lari daripada seksa api neraka Allah. Ini darajat ikhlas juga tu. Darajatul ikhlas al-wusta dia panggil. Dia beramal sebab nak ke pahala, nak ke syurga. Lepas tu dia takut daripada api neraka Allah Ta'ala. Darajat ni darajat pertengahan. Tinggi dah tu kalau kita dapat hal tu. Kerana nak pahala Allah, kerana nak syurga Allah. Kita sedekah ke apa ni, nak ke syurga Allah, nak pahala Allah, nak janji yang baik daripada Allah. Cukuplah. Kalau tadi dia sedekah tu kerana nak tolak penyakit dunia, tu ikhlas yang dani, yang rendah. Tapi kena faham lah. Walaupun Tuhan tak tolak penyakit zahir kita, ada penyakit batin yang Tuhan tolak. Ada satu orang hamba Allah mari mengadu hal pada hamba. Dia kata, Ustaz, saya ni daripada kecil sampai ketua lah ni tak berhenti-berhenti sedekah. Zakat, sedekah, sampai saya ni jadi tak kaya dah lah. Habis reta, habis tanahnya jual habis. Tapi bala Allah Ta'ala bagi penyakit-penyakit ni tak hilang-hilang. Ada semua. Lepas sakit buah pinggir, sakit kecil mani, darah tinggi, sakit jantung, ada berlaku operate. Masuk uat ditidurkan sebab COVID ni 3 kali, Ustaz. 3 kali. Alhamdulillah masih menyawa sampai gelar. Sampai gelar masih nyawa. Jadi dia hanya mak opak dia mati sampai muda dia. Adik-beradik dia semua mati. Kena penyakit. Jadi mudah kena penyakit, dia kata adik-beradik dia. Jadi masa dia mak opak dia mati, adik-beradik yang mati ni, harta saka ni banyak lah. Harta saka jatuh ke dia tu banyak. Jadi dulunya dia harta saka apa semua ni, dia nak buat bisnes, nego lah, jual tanah ke, buat apa-apa orang panggil yang menguntungkan. Sekali buat accident, masuk hospital 40 hari koma. Katanya dia lah, cerita dia. Jadi lepas pada tu saya perik dah, tak usah dah menego. Saya sedekah habis. Saya wakaf tanah, saya sedekah situ, saya sedekah sini. Harapan sayanya supaya Allah Ta'ala tolak penyakit-penyakit saya. Tapi kenapa sampai sekarang ni penyakit saya makin banyak ni, Ustaz? Itu dia tanya kita itu ni. Ustaz bohong ke?
Pertamanya Pak Cik hak royak as-sadaqatu tadfa'ul bala, bersedekah tu menolak akan bala. Itu bukan ustaz, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamu-tamu kena yakin lah bila Nabi ni bukan YB, Nabi. Setara YB kecing 4 tahun sekali kerek benar haci pakok pun kita boleh percaya. Tak kaya Nabi ni tak raja dusta. Tentu sungguh benar, tentu tidak dusta Nabi bercakap. Tak kaya kita tak percaya. Rosak iman kita, wajib kita kena percaya. Kemudian apa-apanya ada duk penyakit-penyakit tu. Yang keduanya Pak Cik kena faham, penyakit-penyakit ni bukan zahir saja. Ada penyakit-penyakit hak zahir, ada penyakit-penyakit hak batin. Maka sedekah tu menolak penyakit, menyembuhkan penyakit, menolakkan bala. Boleh jadi tidak penyakit zahir Tuhan tolak. Tuhan tolak penyakit batin. Dalilnya Pak Cik boleh mari masjid lagi ni. Mari masjid ni menunjuk kata Tuhan masih lagi menjaga batin Pak Cik tu daripada kena penyakit virus kufur ke, nifak ke, zindik ke, fasik ke, ikutlah, fusuk ke. Kalau Tuhan tak jaga penyakit batin ke, tak ada apa lah. Pakai duduk kedai kopi basah semaya-semaya banyak penyakit duk minta doa pun Tuhan tak uya ke, duk kena penyakit tu. Tapi tak. Mari jemaah pakai serbai lagi, pakai jubah lagi dak tu. Tu nak ayat kata penyakit batin barangkali. Maka kemudiannya mana lebih teruk penyakit zahir, penyakit batin? Penyakit zahir ni habis dengan mati ya. Gitu ke? Lemah jantung, darah tinggi, kecil manis, sakit tulang belikat ke apa sahaja tak kira lah. Buah pinggir ke berapa, habis dengan mati. Mati tak ada lah. Dalam kubur tu tak ada dah penyakit sakit jantung, tak ada. Tidak kata muka nak kita tanya man rabbuka, duk batuk kok kata aku. Tak boleh jawab lagi ni, lama duk batuk. Atau maaf banyaklah tuk muka nak hamba ni sulut sakit jantung nak ni. Tak ada dah. Habis dengan mati je penyakit jantung tu. Hak berkekalan penyakitnya penyakit batin. Mana? Riak, ujub, sum'ah, takabur. Tengok. Tu. Maka sebab tu Tuhan kata dalam Quran Tuhan kata man atallaha biqalbin salim. Mereka yang berjumpa dengan Allah Ta'ala hal keadaan hati yang salim, yang sejahtera, penyakit batin yang sejahtera. Patut nak syukur banyak. Setiap orang ni Tuhan uji tak sama. Dan Tuhan uji nikmat pun tak sama. Pak Cik walaupun penyakit banyak, pergi Mekah setahun sekali. Haji 4-5 kali. Ambo hok duk mengajak agama gini, haji tak sekali habuk lagi. Tu tabur haji kata umur 140 baru naik nama pergi buat haji. Hidup lagi ke tak tahu. Tak ada duit nak pergi buat haji ni. Pergi umrah pun 2 kali. Masa duduk ngaji Mesir, masa duduk balik free, haram Husni Mubarak tu sekali. Lepas tu hadiah piu tu sekali. Habis tak ada lah. Pakla tak gigi. Tengok. Pak Cik setahun sekali pergi Mekah. Umrah tiap-tiap tahun. Dengan penyakit banyak lagu tu pun tu hawi kemudahan rezeki. Gapo lagi? Hak Pak Cik rasa Tuhan tak sayang ke Pak Cik. Gapo lagi? Jadi lebih baik Pak Cik syukur sebab Tuhan masih jaga penyakit batin. Biarlah penyakit zahir ni barangkali untuk naik darjat. Sakit juga, duk sedekah, duduk derma, duk wakaf, duk infak, tetap sakit situ. Barangkali Tuhan nak naik darjat ni supaya aku jadi orang sabar, supaya aku jadi orang redha, orang taslim dan sebagainya. Itu dia biar lagu tu ustaz baru nampak dia boleh tenang dalam hati pan. Tak apa. Kalau dia duk gelisah dia, malah dah sedekah ya. Duk penyakit situ juga. Dah sedekah. Penyakit ni banyak. Ada zahir, ada batin. Yang lebih kronik yang batin. Hak zahir boleh cek, hatta kanser pun boleh cek.
Kanser kan boleh cek. Ambil darah ke apa, doktor tahu. Dia cek, oh ada simptom kanser ni. Nah, boleh berubat awal-awal. Tapi penyakit batin, riak, ujub, sum'ah, takabur, hasad, deki, hubul jah, hubur yasa, hubul ma, hak ni tak ada hospital pakar mana pun boleh cek, boleh scan, boleh cek ambil darah. Oi, teruk sangat riak pakcik ni. Nah, ujub pun kuat ni, takabur kronik sangat ni, tak ada. Jadi kalau Tuhan sembuh daripada penyakit tu dengan sebab kita bersedekah gapo, oi, lebih besar lagi. Nah, kebaikan dia berbanding sembuh penyakit zahir. La in syakartum la azidannakum. Kalau tu pak cik syukur, Tuhan tambah lagi. Nah, kesihatan batin, kesihatan rohani. Tu hak nak ya. Biarlah zahir kita ni nampak lekeh, nampak tak berapa nak gagah, sakit seumur masuk hospital, bulan galik, pas koma, pas belah, pas oprik, tak apalah. Hak tu sebagai ujian untuk menaikkan darjat kita di sisi Allah Ta'ala. Ingat gitu cukup. Jangan sekali-kali kita syok ragu-ragu dengan janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, rosak akidah. Rosak akidah penyakit besar sekali, kufur. Maka kufur ni lebih teruk daripada bunuh lagi. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Nah, kekufuran, kemusyrikan tu lebih dahsyat bersangatan dosanya daripada membunuh. Itu makna fitnah situ, bukan fitnah tu fitnah bahasa Melayu, tuduh menuduh. Itu bukan itu maksudnya. Nah, itu baik. Habis itu. Kemudian darajatul ikhlas al-wusta ni, darjat ikhlas yang pertengahan ni, tengok di atas hak mana hak lebih berat. Kalau berat hak kerana nak ke pahala, kerana nak takut ke neraka, 80% kita kata diberi pahala ikhlas. 80%. Lepas tu 20% kerana bukan kerana ikhlas tadi, bukan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nak pahala, nak ke syurga, kerana riak, ujub, sum'ah, takabur, dihapuskan dengan banyak kebaikan ikhlas. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kalau sama berat, gugur, tak dapat gapo satu, licin. Nah, kalau berat hak tidak ikhlas, berbanding ikhlas, maka ketika tu wa amal dalam keadaan berdosa. Maka sebab tu darjat ikhlas wusta ni dikenal juga darjat ikhlas mutawassit, orang yang pertengahan. Mana? Orang yang duduk di jalan mujahadah, ikhlas mukhlisin dia panggil. Ikhlas diperintah oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidak diperintah mereka itu hamba beramal ibadat melainkan supaya mereka tu ikhlas. Mereka tu kena ikhlas dulu hati mereka tu. Tu kata Imam Ghazali. Maka kamu tilik, kamu tafakur, kamu fikir. Umurmu dah pendek, ibadatmu pula tu sikit. Nah, kalau umur 60 tahun, bukan 60 tahun tu penuh-penuh dengan ibadat. Berapa jam, berapa minit saja ibadat kita buat. Dah lah umur pendek, ibadat sikit. Kalau yang sikit tu pula tak dapat pahala bahkan berdosa, baik tu buat dosa. Bukan suruh buat dosa. Maksud situ, alangkah ruginya kita. Semaya, puasa, sedekah, hak dapat dosa. Sama dengan orang hak buat maksiat. Kata, bukan awak buat ibadat, mana boleh dosa sama macam saya. Baik buat maksiat. Ni. Ni cara fikir supaya kita mujahadah, berlawan dengan nafsu kita tu. Kalau tak dapat gapo-gapo sia-sia, baik lepok kedai kopi, tentu dah sia-sia. Iza ta'arada tasaqata. Dua perkara bila saling bersama bertembung, maka gugur habis licin. Maka kata Imam Ghazali, pastikan dalam setiap ibadat kita tu ghalibul ikhlas ala riya, dia panggil dah. Menangkan ikhlas di atas riya. Menangkan 70%, 80%, 90%. Kalau 4 rakaat kat 3 rakaat tu penuh-penuh kerana nak pahala Allah. Sokaat kita kata. Tersasar sikit. Mudah-mudahan. Jangan 4 rakaat tu tidak kerana Allah, duk khayal apa. Tu orang panggil darjat ikhlas wusta. Yang terakhirnya darjat hak paling tinggi. Kalau tadi tu sesuai lah. Kita orang hak duduk lama dah dalam agama tu, biar sesuai duduk situ, duduk dalam keadaan mujahadah.
Darajatul ikhlas al-ulya, darjah ikhlas yang tertinggi, hak ni hak tak ada. Ikhlas mukhlasi. Mana? An ya'malal 'abdu lillahi wahdah. Nah, imtithalan li amrihi wa qiyaman li ubudiyyatihi. Iaitu beramal oleh seorang hamba tu semata-mata kerana Allah, liyuriduna wajhahu, semata-mata nak kepada zat Allah, zat Allah Ta'ala semata-mata. Tidak nak kepada pahala, tidak kerana neraka, tidak, kerana Allah. Kerana Allah tu Tuhan, dia tu hamba. Tu dia panggil hamba tu. Hak ni orang panggil ikhlas mukhlasi. Hak Tuhan pelicing hati dia. Orang yang duduk di tahap ni, iblis syaitan tu tak ada kuasa nak goda dia, sebab dia sudah lawan dah. Jatuh ke bawah dah. Sebagaimana Tuhan kata dalam Quran, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku. Hamba mana ni? Kita semua ni memanglah hamba Tuhan, tapi hamba yang dikatakan oleh Tuhan ni ialah hamba yang khas, khawasul khawas, hamba yang khusus, hamba yang sudah Tuhan kata masuklah kamu sebagai hamba-Ku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Tu Tuhan akui dia tu sebagai hamba dia, hamba Tuhan. Kita ni kita mengaku kita hamba Tuhan, hakikat sebenar Tuhan kata ya ke kan? Takut kita hamba tu sesama hamba, hamba harta, hamba darjat, hamba pakat, hamba dunia nah. Ni orang panggil laisa laka alaihim, tidak adalah bagi engkau atas mudarat atas mereka itu hamba-hamba yang khusus aku ni sultan, kekuasaan untuk kamu nak menyesat. Kita tak ada. Ada iblis pun mengaku tak ada. Ni ikhlas ni 100%. Awal sampai akhir, belum mula awal permulaan ibadat, di tengah wa amal ibadat, akhir wa amal ibadat, dan ibadat hok tinggal lama dah, tetap 100% kerana Allah, kerana zat Allah Ta'ala. Payah tu. Tak capu sikit pun masih wallah. Tu dia pun cakap dengan lidah dia, ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam hati aku selain daripada Allah. Kita tak salah kata gitu. Kalau dia mau duk kata tu, biar ke dia lah. You know what, ilmu nasyid ya, tak apa, biar ke dia, boleh duit. Tapi kita orang hak faham ni tak payah. Sebab apa tak payah? Sebab takut bukan di tempat kita. Takut Tuhan kata kazabta, dusta kamu, mubohong. Mu kata tak ada dalam hatimu selain daripada Allah. Yang betulnya Allah tu tak ada dalam hatimu, selain daripada Allah tu yang penuh-penuh dalam hatimu. Sudah. Bila dusta dengan Tuhan ni berdosa, supaya dusta dengan kita juga. Innal 'abda idza akhta'a nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba tu bila melakukan dosa, Tuhan titik dalam hati dia titik hitam. Titik hitam. Jadi dusta dengan Tuhan pun titik hitam. Jadi sekali sebut ma fi qalbi ghairullah, sekali hitam hati dia. Sekali sebut lagi 2 kali hitam. 3 kali sebut 3 kali hitam. Sebab dusta, bohong. Lalah kali perut jadi lebih gelap daripada orang yang tak berzikir munajat lagi. Sebab apa? Sebab dia punya zikir bukan level dia, bukan di maqam dia. Zikir kita ni ialah la ilaha illallah. Itu zikir kita tu. Fa aksiran min zikriha bil adabi tarqa bihadza zikri a'la rutabi. Perbanyak oleh muzikir la ilaha illallah dengan memeliharakan adab ketika mana berzikir. Atau kena mengaji lagi. Tarqa bihadza zikri a'la rutabi, maka akan naik tinggilah darjat engkau di sisi Allah dengan sebab kamu berzikir nafi isbat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena sebut betul. Ini sebut pun tak betul dah, nak naik tinggi darjat aku kan. La ilaha illallah, salah tu. Ilaha, mana panjang itu? Waktu hak slow. Hak mula-mula nak start engine dia panggil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama
dah laju dah ni, masuk highway dah. La ilaha illallah, la ilaha la ilah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dosa situ ya. Tu baru zikir nafi isbat la ilaha illallah, kalimah syahadat. Belum lagi faham makna dia. Kalau makna tak betul, sebut pun tak betul. Maka sebab tu wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, maka amal dia tidak diterima, bahkan tertolak. Jaga-jaga dah. Habis situ. Jadi tu orang panggil tauhid dengan makna lurah. Jadi penting juga lurah tu, sebab tahulah takut rezeki kita boleh mengaji ilmu tauhid ahli tasawuf tu, kita akan dapat nampak makna tauhid hok dibahas ni kembali kepada makna tauhid dari segi lurah. Al ilmu bi anna syai'i wahidun, tahu dengan sesuatu itu satu. Tengok gapo pun hati itu nampak satu, tu ke hak buat syuhud kasrah fil wahdah, syuhud wahdah fil kasrah. Sudah itu tinggi dah tu. Kemudian tauhid dari segi istilah ialah al-ilmu mudawwan, ilmu yang dibukukan. Ni mata pelajaran ilmu tauhid tu sendiri, itu maksud. Yang ni ilmu al-ilmu yuktasaba biha, ada ingat dah tak definisi dia? Ilmu yang dengan sebab belajarkan ilmu tersebut dapat mengetahui aqaid diniyah. Itu dia panggil al-ilmu al-mudawwan, mana mata pelajaran yang dibukukan. Ilmu tauhid tu maka hak tu bukan hak Nabi bawa, bukan Nabi bawa ilmu tauhid, kitab tauhid itu dah. Tu ulama kita gali daripada Quran hadis yang Nabi bawa, jadikan satu mata pelajaran ilmu dia panggil. Yang mana kalau kita mengaji hak ni, maka dapatlah apa hak Nabi bawa, dapat fahamlah apa hak Nabi bawa. Adapun tauhid hak dikatakan Nabi bawa, dia panggil tauhid syar'an. Tauhid dari segi syarak ialah tadi ifradul ma'bud, menunggalkan yang disembah. Bil ibadah, menunggalkan yang disembah dengan pengabdian, dengan ibadat. Ibadat tu zahir lah. Ya zahir ni ibadat. Batin bagi ibadat ubudiyah. Batin bagi ubudiyah ubudah. Ibadat hak zahir kita boleh nampak hak zahir. Ibadat tu boleh nampak hak zahir. Tapi bukan semua ibadat lah. Tapi ghalibnya ibadat ni boleh nampak, seperti semaya. Nampak tak? Rokok, sujud, baca Quran, berzikir, bobek-bobek duk pergi wasbih, nampak. Tapi bukan semuanya nampak. Macam puasa tak nampak puasa. Puasa ni ibadat yang tak nampak. Tak ada kelakuan yang khusyuk. Lagu mana orang puasa? Ada nampak tak? Adakah bila dia puasa, dia jalan kena menonggihnya kalau lagu? Tak ada. Dia melompat pun puasa, dia berlari pun puasa, dia berjalan pun puasa, dia guling batin pun puasa. Tak tahu dia puasa ke tak. Itu ada ibadat yang tak kelihatan kelakuan ibadat dia. Ghalibnya ibadat ni nampak dari segi zahir. Sama ada ibadat badan, ibadat mal, ibadat harta, ibadat seumpama harta, zakat, apa semua itulah sedekah. Nampak zahir. Zahir ibadat belum tentu ada di dalam batinnya ubudiyah, kehambaan. Hak dikehendaknya ialah liya'budun. Ada ubudiyah. Bukan hanya tubuh yang rokok, yang sujud, tetapi batin pun rasa hina dengan Allah Ta'ala. Tazallul, tabazzul. Kena ada rasa kehambaan. Hamba, seorang hamba. Itu gitu. Batin bagi ubudiyah, ubudah. Yang tiga martabat. Ibadat, ubudiyah, ubudah. Tiga dah. Tu tinggi. Tu. Habis itulah. Jadi Nabi SAW bawa tauhid. Kalau kita kata orang kafir musyrikin tu sudah bertauhid, kalau gitu apa guna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa tauhid? Dah orang kafir musyrik itu tauhid rububiyah dah. Ada dah tauhid rububiyah. Kalau gitu jatuh ke bodoh pula Nabi duk bawa tauhidnya, gitu.
Salah tu fahaman tu. Orang kafir musyrik ni tidak mentauhidkan Allah, mensyirikkan Allah. Mana idkhal fil ibadah ma Allah bi ghairillah. Itu. Memasukkan di dalam ibadat serta Allah dengan selain daripada Allah. Itu makna syirik. Itu dia makna syirik. Menyengutu, mendua, mentiga, mempak, membilangkan Tuhan. Itu dia panggil syirik. Jadi orang kafir musyrik tidak ada tauhid. Mereka tu musyrik, syirik. Lawan bagi tauhid ni dua. Mulhid, musyrik. Lawan bagi muwahhid ni dua. Mulhid makna i'tikad Tuhan tak ada teruh. Tak ada Tuhan, etis dia. Mulhidah, fuak dahriyah. Ni banyaknya orang falsafah lah, mulhidah, buat etis. Dia i'tikad sama ada etis tu tidaklah semata-mata Tuhan ni tak ada. Ada juga etis dengan makna Tuhan tidak menjadi. Mana contoh seperti air hujan ni dia kata. Kita duk mengaji budak-budak kita, anak-anak kita duk mengaji sekolah sains kan? Kelas sains. Air hujan ni lagu mana terjadi? Kita orang Islam mudah je. Allah yang menjadi. Allah sebut dalam Quran, kami turunkan hujan daripada langit. Cukup, habis. Wa anzalna minas samaa'i ma'an. Kami menurunkan daripada langit tu akan air. Tuhan buat betul benar daripada langit tu, daripada tak ada pada ada. Ijab minal adam ilal wujud. Menjadikan air hujan daripada tak ada kepada ada. Tapi kalau mengaji orang sains ni, orang mulhidah ni, bukan gitu. Air hujan ni matahari sedup. Air yang duduk di bumi ni matahari sedup. Cahaya sedup naik ke langit. Tahu naik warna kita pun tak nampak kat sini. Naik jadi uap. Lama-lama jadi awan. Awan yang tebal tadi tu berat sangat, turun pula, jadi air hujan. Jadilah hujan ya. Turun ke bumi, sedup pula. Naik pula, turun pula, naik turun, naik turun, naik. Dalam gitu. Siapa buat? Tak ada siapa buat gitu. Dahriyah. Semula jadi begitu dah. Tabi'iyah. Siapa yang i'tikad gitu? Mukmin lah. Kafir jangan main-main. Wa may yaqul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Tu kita duk mengaji di sekolah apa? Ingat baik dah. Tu. Baik situ. Kita duk sibuk syirik ni apa tu? Zaman dulu ke, dia mula ayat dalam buku tafsir ayat tu. Ni upacara sofa, mandi sofa tu nah. Ini syirik ni. Dulu memanglah belum kedatangan Islam, bulan Safar, hari Rabu, akhir bulan Safar ni dianggap oleh orang-orang kitanya sebagai hari bala, hari wabak, hari bagai-bagai kedurjanaan. Maka ketika tu orang pakat takut semelih kubah bala atau berapa, peranyut ke laut. Puja patah dia panggil. Puja dewa air, dewa laut, dewa patah. Syirik. Tapi bila mari Islam, Tok Guru mari, Tok Guru nak sekat dengan secara drastik tu tak leh. Tapi diubah rupa. Kalau mu kata hari Rabu ni hari turun bala, tu jangan sembelih kubah peranyut laut. Semaya sunat, maya hajat 2 rakaat. Minta dengan Tuhan. Wa ai tawa minta Tuhan sembuhkan penyakit kau bergapo. Gitu. Jadi dia ubah. Minta dengan Tuhan, jangan duduk sembelih kubah bala hanyut laut. Semaya hajat minta dengan Tuhan tu tolak bala. Itu cara Tok Guru dulu, dia tidak drastik. Tukar pok 100%. Patah nyetak karung orang dulu. Orang dulu ke? Pulut kuning gapo pergi jamu bobo pokok besar busuk-busuk gapo ni. Minta supaya Tuhan tolak bala. Dewa-dewa gapo semangat pokok, semangat hutan ni tolak bala. Mari Tok Guru kita, jangan duduk letak bawah pokok pulut kuning tu. Tu masuk banyak sikit. Lepas tu panggil orang jiran-jiran tetangga, orang kampung. Mari sekali. Sebelum nak makan tu doa dulu. Doa selamat, dia panggil selamatan. Lepas tu apa ke pokok bukan jenis dia duk makan pulut kuning. Ke jiran tetangga dia lah. Sedekah, niat sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Tu cara Tok Guru dulu halus dia ubah. Bukan tu syirik.
kafir. Tidak gitu. Baguslah ubah hak tata rakyat tu. Ni hak dalam sains tu apa tak ubah hati. Hak tu syirik tu. Siapa yang ngerti kat gitu kufur tu. Jangan main. Pas yang ngaji sains, dia tengok air hujan lah. Air hujan ni gitulah, matahari sedup naik ke atas jadi awal, lepas tu berat sikit gitu pula jadi hujan. Duk main turun naik. Bukan Allah Taala buat. Duk main kita semula. Allah miskinnya Tuhan. Macam kerja Malaysia ni. Main kita semula. Sesok sangat ke Tuhanmu tu. Memang sebab sains tak mengajar ada Tuhan. Dia kira semula jadi. Tabiat ginilah alam. Itu lawan bagi tauhid mulhid dan lawan bagi tauhid juga ialah musyrik. Apa? Menyengutu ke Tuhan. Tuhan dengan matahari bersepakat untuk menurunkan hujan di atas bumi. Tu musyrik tu. Tuhan dengan Panadol sama-sama bersatu padu untuk memberi sihat pada demam. Bila mutlak Panadol. Musyrik tu. Tuhan dengan aircon sama-sama bekerjasama untuk memberi sejuk pada kita. Tuhan dengan kipas, dengan lampu, berapa sama-sama bekerjasama untuk bagi angin, bagi cerah pada kita. Kabis selalu siapa yang i'tiqad lagu tu. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Perbuatan memberi kesan, memberi bekas itu tidak adalah ia melainkan hanya untuk Allah satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hambanya. Allah pada sunnahnya dia menjadikan musabbab berserta sebab, dan ada sebab yang beradat. Ada musabbab kenyang, hilang dahaga. Sebab yang adat makan, minum. Itu sebab yang adat. Dan Allah mampu memberi musabbab tanpa sebab yang ada. Mana tanpa sebab yang ada? Sebab ghairul adi dia panggil. Sebab yang bukan ada. Mana? Makan tanah. Hilang lapar. Ada? Baca kitab Minhajul Abidin Al-Ghazali sebut cerita. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim Adham pernah makan tanah selama sebulan bila putus bekalan di Mekah Al-Mukarramah. Makan tanah tu. Lagu mana makan tanah? Dah tu hawi kenyang. Nak beli apa? Dan ada lagi sebab yang ghairul adi, bukan seperti duniawi punya cara. Mana? Kat tasbih, kat tahmid, kat tahlil, iaitu seperti malaikat tu. La ilaha illallah. Kenyang dah. Mai ustaz makan lep pagi. Kenyang dah. Kak Mahwi makan la ilaha illallah. Makan subhanallah 100 kali. Kenyang ni. Tu hawi musabbab dengan sebab yang tidak beradat pada dunia, bahkan sebab yang beradat bagi para malaikat. Bahkan Tuhan boleh bagi musabbab tanpa sebarang sebab langsung. Sebab hanya Tuhan, sang pencipta. Perbuatan dia satu-satunya memberi bekah. Tu orang tauhid gitu. Tauhid gitu. Ustaz, seperti orang yang kelas safah ni, dia yang belajar kelas safah kan. Tapi dia pahaman dia tu macam mana? Dia belajar falsafah. Mana dia punya pahaman tu sama. Dia belajar falsafah ni tengok atas apa tujuan dia belajar. Ada orang yang belajar falsafah memang nak jadi ahli falsafah. Tu banyak hak salah. Belajar pahaman Aristotle, Aflatun, Plato, Saqrat. Tujuannya apa? Untuk jadi seperti Saqrat, seperti Aflatun, seperti Aristoteles. Tu salah. Boleh jatuh kufur. Ahli falsafah. Ada yang belajar falsafah bukan untuk jadi ahli falsafah, tapi untuk menolak kekufuran, kufriyat falasifah. Itu tak apa. Memang banyak ulama mutakallimin kita belajar ilmu falsafah. Dan kitab-kitab ilmu kalam banyak bercampur bau dengan mustalahat, istilah-istilah falsafah. Sebab nak tolak falsafah tu. Itu tak apa tu. Dia tengok apa tujuan dia belajar falsafah. Bukan semua orang belajar falsafah tu salah. Ada belajar falsafah untuk hentam falsafah balik. Ada seperti ulama-ulama kalam kita, mutakallimin kita. Ada yang belajar falsafah memang nak jadi ahli falsafah. Itu salah. Silap-silap boleh jadi kufur, boleh jadi. Boleh jadi kufur bahkan. Kerana ulama ahli sunnah wal jamaah kita mengkafirkan falasifah. Bisalasatin kafaral falasifatul idah idza ankaruha wahyal musbattah. Selalu saya duk ulas syair tu. Dengan sebab 3 perkara, ulama ahli sunnah kita, Asy'ariyah Maturidiyah kita, ulama sifat 20 kita mengkafirkan puak falsafah. Sebab mereka ingkar 3 perkara ni,
Padahal tiga perkara ni sabit dengan dilalah qat'iyah dalam Quran dan Sunnah. Itu dah. Jadi orang belajar falsafah tu tengok dulu. Bukan semua salah. Dan ada dipanggil falsafah yang telah ditapih. Falsafah Islamiah ni. Mana hikmatul isyraqi dia panggil. Ya falsafah ni, perkataan falsafah ni daripada perkataan Failasufia, dua patah perkataan dalam bahasa Arab. Failasufia, bukan bahasa Arab, bahasa Greek tul Yunan. Failasufia, dua. Bahasa Arabnya faila muhibbun. Sufia artinya hikmah. Mana failasufia muhibbul hikmah, pencinta kebijaksanaan. Itu maksud gitu. Jadi ulama-ulama kita ada yang menggali falsafah punya kaedah dan sebagainya, tapih daripada kekufuran falsafah. Kerana apa? Ada berbetulan, mutabaqah, muafakat dengan kaedah Quran dan hadis, maka dijadikan sebagai ilmu. Seumpama ilmu mantiq. Mantiq tu falsafah. Falsafah ilmu mantiq. Qadiyah tu qadiyah hamliyah syartiyah berapa semua sekali, muqaddimah kubra sughra, muqaddam taliyah, semua tu falsafah, tapi telah ditapih. Sebab apa? Dia ajar cara memikir yang bijak. Cara memikir yang bijak. Tapi kalau ikut hak falsafah asli, tak bijak pun. Sebab apa tak bijak? Sebab akal manusia ni batas. Dia tak temu jalan. Contoh macam falsafah, dia fikir ke mana? Dia fikir roh ni jasad ni apabila makanan ulat dalam kubur maka hancur. Maka roh tetap kekal. Maka roh nak pergi ke mana? Roh nak pergi ke mana? Tetap kekal. Nak pergi ke mana roh? Fikir tak tembus tu. Tak tembus. Sebab tak ada Nabi Rasul kali. Cerita ada alam barzah, akan dihisab, akan dihitung syurga dengan akan tak ada. Lah kali keluar sendiri pemikiran dia. Mana? Kelahiran semula. Siapa buat baik, buat amal yang bagus, kebaikan di dunia, maka bila mati dia lahir semula sebagai binatang yang comel-comel, anak kucing ke tak tu ni. Tu hok comel-comel, hok cute-cute. Siapa hok jahat, buat kerja jahat, zalim, tolak, lahir jadi menatai hok bengi, keji, beruk ke, babi ke, anjing ke, jadi lagu tu. Jadi takut lahir jadi babi. Sudahlah, buat baik. Setakat tu lah yang mikir. Dan membawa kepada tak ada kiamat, tak ada akhirat, tak ada kiamat. Sebab lahir semula. Kita ni hidup sebagai manusia, kata pasal apa, mati tak mati, lahir semula. Jadi cacing rawit ke berapa, ikutlah atas apa yang kita buat. Lepas tu kalau kita nak naik peringkat pula, ketika kita jadi cacing tu, kita buat baik, ketika kita jadi cacing, jadilah rama-rama ke, ni, kupu-kupu ke, nak jadi baik lagi, hebat lagi. Ketika jadi rama-rama, buat baik, mapuh rama-rama, pak, jadi burung le ke berapa, ikutlah. Lagu tu cara memikir dia. Ia menyebabkan tak ada kiamat. Ginilah dunia ni. Semula jadi gini sampai bila-bila. Sebab asal kata falsafah alam ni ialah ajza, dia panggil al-ajzaul mutaharrikah, dia panggil juzuk-juzuk atom, juzuk-juzuk zarah yang kecil-kecil, yang mutaharrik, yang saling bergerak, gerak. Last sekali pak, ia takut, ia bercantum dengan tanpa sepakat. Mula-mula gerak, dia kata alam ni asalnya begitu. Zarah-zarah kecil-kecil ni dia duk gerak, tiba-tiba pak takut, jadi bumi, jadi matahari, jadi tu cerita falsafah yang reka. Payah panjang nak cerita tu. Universiti tu dia punya khusus kos falsafah tu, dia lebih pada mana? Tak tahu sebab saya tak masuk universiti sini. Biasanya kalau usuluddin falsafah, dia akan mengaji untuk mengiktiraf falsafah. Kalau ambil falsafah tu hikmatul isyraqiyah, dia panggil. Hikmah al-isyraqiyah ni falsafah yang telah diisyraq, ditapih, dipancarkan kembali berbetulan dengan Quran dan Sunnah. Ada cara kaedah orang dulu mikir tu, Quran ajar weh, boleh ambil kaedah tu, tapi kekufuran dia dibuat. Tu barangkali falsafah dia ajar.
Barangkali lah kita tak tahu juga, kena tengok silibus dia dulu. Wallahu a'lam. Jangan duk kira hak universiti, hak tak ada sekolah rendah belajar sains tu. Pasal apa lah tu? Matahari duk sedup, air bumi naik ke langit, jadi uap, jadi awal, turun beru, jadi hujan, naik turun. Pasal apa lah tu? Mudah aja. Kufur tu kufur. Jangan main. Siapa yang etikad aku tu? No ayat kena ayat. Kalau kita jadi cikgu sains, ayat hak ni hak ahli sains, falsafah, duk rekod area sendiri. Hak Quran kita aja, wa anzalna minas samaa'i ma'an. Sesungguhnya kami menurunkan daripada langit itu akan air. Betul benar daripada langit. Bukan duk seduk daripada bumi naik ke langit jadi uap awal pas turun beru jadi hujan. Tidak begitu dah. Tu habis itu. Tu. Baik. Tak baca kitab dah kita ni. Uluhiyah dia kata. Jadi uluhiyah rububiyah ni Abdullah ya. Jangan kata tak memada tauhid rububiyah, kena ada tauhid uluhiyah baru jadi mukmin tauhid sungguh. Tak. Salah statement tu. Tuhan tak memisahkan Rabb dengan ilah dak. Bahkan dalam kubur tu sabit dalam riwayat yang mutawatir, yang sahih lagi mutawatir, soal mukanaki dalam kubur bukan man ilahuka, man rabbuka. Siapa Rabb kamu? Rububiyah. Bukan man ilahuka. Itu tengok. Artinya ilahiyah atau uluhiyah, rububiyah tidak saling bercerai. Itu. Uluhiyah dia kata menurut pengertian ahli bahasa ialah ketuhanan. Ayalah. Dari segi bahasanya ilahiyah atau uluhiyah, rububiyah pun dia panggil ketuhanan juga. Tu. Cuma rububiyah ni menjurus kepada soal-soal orang panggil apa? Rabb ay murabbi. Murabbi maksudnya apa? Mentarbiyah, mengatur, mentadbir, menyusun. Itu. Tuhan yang menyusun alam ini kan? Betul kan? Itu Tuhan yang menggerakkan bumi, menggerakkan matahari, Tuhan yang mentadbir, mentadbir alam ini. Murabbi ni maknanya murabbi, mentadbir lah. Mana apa? Apa tu ingat dalam bahasa Arab tu dia ta'rif murabbi ni. Mana mengubah sesuatu syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit sehingga sampai kepada tujuan. Itu maksud tarbiyah. Langit bumi ini, alam semesta ni di dalam tarbiyah Allah Taala. Allah murabbinya alam ni. Yang mengatur rezeki. Tuhan ni banyak ni rezekinya Tuhan. Itu dipanggil rububiyah. Itu saja. Uluhiyah mana hak di zat dia, ketuhanan dia. Mana sifat-sifat ketuhanan dia. Itu. Dan menurut pengertian ulama tauhid, uluhiyah ni ialah mengiktikadkan, memegang di dalam, menyimpul, memutuskan di dalam hati, mana menyimpul, kemas di dalam hati dengan i'tikad, dengan pegangan, dengan keputusan yang jazam, yang putus ni kinayah, sindiran daripada yakin. Itu makna jazam, putus ni makna yakin. Ma la yahtamilun naqidha dia panggil. Barang yang tak terima sebelah lawan. Mana sebelah lawan? Syak, zon, waham, terima lawan. Syak mana? 50-50. Itu dia panggil terima lawan. Dalam hati kita idrakut tarafain fil qalbi ala sawa'i. Mendapatkan dua tepi dalam hati kita yang bersamaan. 50-50 tu kita tak bersamaan. 50 kata Tuhan ada, 50% lagi kata Tuhan tak ada. Barangkali tak biasa tengok pun sehari-hari hidup ni. Sudah. Hak ni kafir. Sampai etika syak kufur. Dia panggil mutlaqut taraddud, dia panggil semata-mata taraddud dalam hati kita. Itu dia panggil tak jazam, tak putus. Ada lagi zon dan waham. Sama ada sebelah nafi dan isbat. Kalau zon sebelah isbat, waham sebelah nafi. Kalau waham sebelah isbat, zon sebelah nafi. Zon ni mana hak kuat, waham hak ringan. Idrakut tarafain ala rajihi, tu dia panggil zon. Waham idrakut tarafain fil qalbi alal marjuhi, dia panggil mendapatkan dua tepi dalam hati kita tu yang kuat. Sama ada kuat sebelah nafi, Tuhan ada 80%. Itu zon sebelah isbat dia panggil. Zon sebelah isbat,
Jadi itu 20% tu dia panggil apa? Waham, sebelah nafi Tuhan ada. Begitu juga akasnya. Akas ni mana terbalik. Abdullah. Maka syak, zan dan waham, hukumnya dalam ilmu ni kufur. Tak diterima. Wala'iyadzubillah. Kekal api neraka. Tak sama dalam ilmu fiqh. Kalau ilmu fiqh diiktibar dua. Sama ada yakin dan zon. Yakin dengan zon. Contoh mana? Seperti kita semayang menghadap ke kiblat. Orang yang tak nampak Kaabah. Apakah kita yakin kita menghadap pada kiblat iaitu ain Kaabah? Tak sebab apa? Mana ada Kaabah depan? Nak yakin ke mana? Hak yakin menghadap kiblat ain Kaabah tu orang hak di depan Kaabah tu sendiri. Jangan kata hak di wangsa maju, hak luar sikit pada Masjid Haram tu, hak tak nampak dah Kaabah. Zon dah tu. Menghadap pada Kaabah tu ialah dengan zon, sangka yang kuat. Inilah arah Kaabah, arah kiblat. Sah dah? Sah. Tu dalam fiqh boleh diterima zon. Boleh diterima zon, sangka yang kuat berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil, bukan sangka kuat semata-mata kuat sini kiblat ni. Entah mana. Perasaan saya mengatakan di sini kiblat sangat kuat. Mana dalil? Tak ada dalil apa, saya rasa ya. Abahmu ayat dia. Dia kena ada dalil lah. Mana? Matahari, saya belajar ilmu falak, matahari tengok terbit ke mana, turun ke mana, jatuh ke mana. Mengikut ilmu geografi, ya kira gini. Ada ke ilmu geografi, ilmu falak dan sebagainya. Tak ada duk falak-falak dia kata, ni kompas mu tengok lacah selalu tu je. Ni nampak aku zabtu ni. Tu ada dalil. Boleh. Tak apa. Dalam fiqh tu tak apa. Tapi dalam akidah tak boleh. Mardud, tertolak kalau syak, zan dan waham. Yang diterima hanya yakin. Apa yakin? Jazam. Putus. 100%. Putus, tak terima dah sebelah lawan. Bahawa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Berhak ni makna yang sebenar, yang kena, itu makna berhak. Bukan berhak itu makna tanggungjawab tu, bukan. Itu. Yang berhak makna yang sebenar disembah, yang kena. Kalau kita ibadat ke dia, kena ke Tuhan sungguh. Itu makna berhak yang sebenar. Al-ma'budu bihaqqin dia panggil. Al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan hak, dengan benar, dengan tepat, dengan betul. Jadi kalau kita ibadat tu pada benda lain pada Allah, maka tu dia panggil ma'bud bi ghairi haqq, yang disembah dengan tidak sebenar, tak patut, tak layak, tak kena. Sembah kereta ke, sembah batu ke, sembah berapa, tak kena ke Tuhan sebenar. Tu. Jadi Allah tu Tuhan yang berhak disembah, mana? Yang disembah dengan sebenar, dengan tepat, dengan betul. Berapa? Tiada Tuhan yang lain selain daripadanya, iaitu Allah. Mana apa tiada Tuhan ni? Ni terjemuh daripada la ilaha illallah ni. Apa? Tiada Tuhan yang hanya Allah Ta'ala saja Tuhan. Itu mana? Allah sahajalah Tuhan. Allah jualah Tuhan. Allah je Tuhan. Allah Tuhan, hak lain dah. Gitu mana gitu. Itu makna la ilaha illallah. La tak ada. Ilaha Tuhan. Illa melainkan. Allah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemah. Maknanya apa makna? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Ada 3 makna. Ada makna mutabaqah, ada makna iltizamiyah, ada makna tadammun. Makna hak kita nak pegang hak lah kali tadammun tu. Tapi nak sampai tadammun kena tahu dulu makna mutabaqah. Mana? Tak ada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah. Makna secara muafakatnya ialah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang disembah dengan tepat, betul, kena ke diri Tuhan sungguh, melainkan Allah sahaja. Tuhan yang disembah dengan tepat, betul, kena ke diri Tuhan hak sebenar. Berapa lagu tu? Keluar pula makna iltizamiyah. Mana? La ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Kenapa? Kenapa kalau kita kata Allah sahaja Tuhan yang disembah dengan tepat? Kerana la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah?
la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallahu. Kerana tidak ada zat yang tak berajak gapo-gapo moga lain tak boleh lepas dengan dia, melainkan hanya Allah satu-satunya zat yang lepas serba-serbi daripada benda lain, tak berajak gapo-gapo selain daripada dia. Selain daripada dia semua tak boleh lepas dengan dia berlaku. Tak boleh lepas. Nak nyawa selapah berajak ke dia, tak boleh lepas dengan dia. Nak kelik, sekelip, dia. Nak mengatuk, nak jenera, nak berjalan, nak tidur, nak berlari, nak makan, nak menunggingnya, kau nak melompat berapa, semua tak boleh lepas dengan dia berlaku. Tu keluar sifat 20 tu. Tu dah. Keluar orang panggil sifatu zatin, dia panggil sifat zat. Sebab apa? Sebab dia mesti ada. Tak ada dia tentu tidak. Kalau dia tu mungkin saja ada, bermakna ada dia terima tak ada, bermakna ada dia dijadikan oleh lain, dia berhajat pada orang lain. Mesti dia sedia, tak terima nak kata baru. Kalau tidak, dia berhajat pada yang lain. Mesti dia kekal, tentu tidak dia binasa. Kalau tidak, dia berhajat kepada yang membinasakan dia, yang menakdakan dia. Mesti dia tak serupa akan yang baru. Sebab yang baru semua tak lepas dengan Tuhan. Kalau dia serupa yang baru, bermakna dia juga seperti yang baru, berhajat, tak lepas, tidak ghani mutlak, tidak kaya mutlak. Mesti gua apa lagi? Dia tak berhajat kepada fa'il yang menjadi, tak berhajat pada zat. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kalau tidak dia tak lepas, dia berhajat. Berhajat makhluk, kita tak lepas. Wa antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghani wa antumul fuqara. Napa dah? Dia semua tak boleh lepas dengan dia, dia mesti dia mesti kalau dia 2-3, biar Allah tak si dengar ambo ayat ke apa, ambo nak ayat ke Tuhan ni pula. Banyak Tuhan kan? Dah. Tak ada lola. Semua tupu ke dia belaka. Itulah gitu dah. Tubiklah dia panggil sifat-sifat zat yang kita duk mengaji dalam sifat 20. Sifat zat. Jangan tukar tu. Sebab ada orang kecek dia kata apa mengaji sifat 20 je. Tak habis 20 sifat. Sifat Tuhan ke banyak. 99. Orang kecek lagu tu tak berapa nak segar mana tu. Sebab apa tak berapa segar? Royak ke dia 99 dengan 20 mana banyak? Kalau banyak 20 pada 99, orang ni kena lepas dipasti tadika pula mengaji bil tak kerti bil lah. Satu. Kalau 20 pun ramai mana orang tak mengaji 99, kau lagi sangat. Yang kedua, 99 nama Allah tu ialah sifatu fi'lin, sifat perbuatan Allah. Sifat perbuatan Allah sudah masuk dengan secara merangkum semua sekali di dalam kudrat Allah, sifat kudrat. Sifat kudrat mana? Sifat fi'il ni lawan dia tu harus bagi Allah. Mana? Menghidup. Betul tak? Allah menghidupkan makhluk. Lawan menghidup apa? Memati. Mustahil ke Allah mematikan makhluk? Dah, harus. Menghidup, memati, memberi, menyekat, mengangkat, menjatuh, memulia, menghina, apa lagi? Ikut sebut ke apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin. Semua tu masuk di dalam takluk sifat kudrat Allah. Maksud bila? Tak sama dengan sifat 20 tu sifatu zatin. Sifat zat ni hak lawan dia tu tentu tidak atas Allah. Tentu tidak, tak boleh. Kalau sifatu fi'li hak lawan dia tu harus bagi Allah. Itu ingatlah. Jangan terpengaruh dengan kalam-kalam bangang daripada orang yang bengong. Tu kasar sikitlah tu cakap dah. Tapi duk guano. Dah bangang sungguh. Apa dia cakap gitu? Kalau awak tak pandai, awak jangan ngajar cukup. Ni tak pandai, you nak ulah juga. Nak ulah ber. Sesak sedang molek habis itu. Bila dah reti makna mutabaqah, makna iltizamiyah, mana? Tak ada Tuhan melainkan Allah, yang ni tak ada zat yang tak berajak apa-apa selain daripada dia, selain daripada dia semua tak boleh lepas berajak ke dia belaka, melainkan Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya zat yang tak berajak gapo-gapo moga lain tak boleh lepas dengan dia. Masuklah orang panggil makna tadammun. Tak ada Tuhan melainkan Allah, makna yang terkandungnya Allah jua Tuhan, Allah sahaja Tuhan, gitu ya. Mau buat contoh dah. Kalau kita pergi rumah YB, tanya anak YB, Assalamualaikum. Anak dia jawab Waalaikumsalam. YB ada rumah tak? Tanya anak YB ada rumah tak? Jadi anak dia jawab apa?
tidak ada seorang pun di dalam rumah ini melainkan YB. Oh gitu. Oh, okey. Peh. Orang tanya, apa awak peh anak YB tu cakap? Kita kata tidak ada seorang pun dalam rumah ni melainkan YB. Udah ulai balik tu. Hak kita peh tu makna, bukan lafa. Lafa tu perantara bagi makna je. Ada hak kita peh tu hak kita peh. Gapo kita tu? YB sore ada dalam rumah ni. YB je ada dalam rumah ni. Itu makna dia. Nah, kata timah weh. Butai biti 10 ya. Butai biti 10 ya. Minta berit. Timah kata tidak ada dalam poket bajuku ni melainkan 5 ya. Kita tak apa. Tak apa sebab apa? Kita faham tu. Apa makna dia kata tak ada dalam poketku, tak ada duit dalam poketku ni melainkan 5 ya. Apa maksud? RM5 je duit dia ada. Nampak tak? Ketika mana dia kata tak ada duit dalam poketku ni, adakah 5 ya tu dia kata tak ada? Dah. Dia tak kata tak ada. 5 ya dia tak nafi. Hak dia kata tak ada duit dalam poketku ni, duit hak selain daripada 5 ya. Hak 5 ya dia tak nafi, kata tak ada. Dalilnya melainkan 5 ya. Itu. Ketika mana dia kata tak ada duit dalam poketku ni, dia tahu tak 5 ya tu ada dalam poket dia? Tahu. Dia bukan nafi tak ada duit dalam poket. Lepas ke 5 ya pun dia nafi kot tak ada. Melainkan 5 ya bawa ada 5 ya dalam poket. Dah. Payah ni, payah sikit dengan sini. Jadi maknanya apa? 5 riyal je duit yang dia ada. RM5 sahaja duit yang dia ada. Gitu. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah sahajalah Tuhan. Gitu. Allah sahajalah Tuhan. Kalau bahasa lama, Allah jualah Tuhan. Kalau kat Lumpur, Allah je Tuhan. Kalau Kelantan, rekah lagi, Allah Tuhan. You buat dengung gitu, you buat tasydid gitu. Allah Tuhan. Hak lain bukan Tuhan. Gitu. Jadi tak ada Tuhan tu bukan Tuhan. Hak demo duk sembah di batu keh, di rata riti, berala tok peku, bukan hak tu bukan Tuhan. Ingat. Nafi tu bukan nafi Tuhan yang tak sebenar. Tuhan tak sebenar lah tu. Tak kong ke apa tu bukan Tuhan. Tuhan yang tak sebenar, Tuhan palsu dia panggil. Tuhan palsu bukan Tuhan. Jaga-jaga. Agak ramai orang duk faham lagu tu. La ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna tak ada Tuhan? Tak ada tokong, tak ada berhala, tak ada apa tu ada tu. Betul tak? Lagi pula benda tu bukan Tuhan sejak di awal lagi. Benda ada, tak boleh kata tak ada. Lagi pula benda tu bukan Tuhan sejak di awal, makhluk, batu. Kalau kata demo acang panggil Tuhan, acang panggil sebab dia tak kenal Tuhan. Kalau nak panggil juga Tuhan, boleh Tuhan palsu dia panggil. Kalau kita pergi nafi tak ada Tuhan tu Tuhan palsu, tak ada Tuhan palsu melainkan Allah, maknanya jadi Allah Tuhan palsu yang ada. Berat tu. Tu jaga-jaga tu ni. Sebab tu Sahibus Samahah Mufti Kelantan mula. Namanya Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Mahir. Nama dia Tok Haji Ahmadnya, tapi Mahir itu Syekh Azhar bagi gelar sebab dia mahir dalam 2 ilmu usul fiqh, usuluddin. Orang satu hari jemput dia ceramah atas padang. Tajuk hebat, ekonomi Islam memacu kemajuan negara. Aduh. Bila sampai sana Tok Mufti Tok Haji Ahmad Mahir ni tanya soalan kau mengaji. Tanya apa makna tak ada Tuhan melainkan Allah? Tak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah tu. La ilaha illallah apa makna? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah tak ada Tuhan melainkan. Duk main gimari lagu tu bukan makna. Tu terjemahan. Apa makna tak ada Tuhan melainkan Allah? La ilaha illallah. Tak tahu. Jadi oleh kerana tu tak jadi ceramah malam tu ekonomi Islam memacu kemajuan negara. Tajuk malam tu makna 2 kelima syahadat. 2 kelima syahadat pun tak lepas lagi. Anak percaya hak tinggi-tinggi pasal apa? Tu lagu tu. Habis. Sebab dia kata tiada Tuhan yang lain selain daripadanya, iaitu Allah Ta'ala. Mana?
Tidak ada Tuhan yang sebenar. Tuhan yang palsu tu ada. Tuhan palsu tu hak dia duduk sembah tak kena tu lah. Nah, hak tak betul tu Tuhan palsu lah kata tu. Jadi Tuhan palsu tu bukan Tuhan, duit palsu bukan duit. Gitulah. Sebab tu kalau orang kata jangan panggil Tuhan lah ustaz, panggil Allah. Tuhan ni banyak, kafir selalu siapa cakap gitu. Tuhan ni banyak. Kok mana Tuhan tak ada lala. Nah? Tuhan hak banyak tu bukan Tuhan, makhluk Tuhan. Orang hak tak kenal Tuhan tu pergi panggil Tuhan. Hak kita hak kenal ni panggil Tuhan palsu. Orang mukmin bila sebut Tuhan kena ke Allah. Bila sebut Allah kena ke Tuhan. Sebab tak ada dah. Tak ada lala dah panggil dah. Firman Allah Ta'ala. Satu, firman Allah Ta'ala, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nah, suratul Mu'minun ayat 23. Tuhan kata u'budullaha, sembahlah oleh kamu akan Allah, ma lakum min ilahin. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu ghairuhu, oleh yang selainnya, oleh yang lainnya lain daripada Allah. Tengok, tak ada Tuhan selain Allah, tak ada. Apa dia mau duk panggil Tuhan? Tuhan. Nah, sebab Allah saya Tuhan. Tak ada masalah apa. Segala puji bagi Tuhan. Nah, syukurlah ke Tuhan. Ingatlah ke Tuhan. Hanya Tuhan lah hak boleh jaga kita, hak boleh jamin kita. Tak apa, cakap kita tak apa. Jangan duk mari nak jadi warok tak tentu kala. Hamba berhimnau lah sebab ada berlaku sungguh. Hamba boleh sebut Tuhan. Ngari satu orang tok haji pakai serban pakai jubah, dia kata nak tegur sikit ni ustaz. Aduh, nak tegur. Tak boleh kau tegur ustaz. Boleh, kalau betul salah boleh tegur. Tapi bila takut hak kita tegur tu tak salah kita pula dah. Salah kau hak menegur tu. Dia kata hamba duk tengok ustaz ni berhimnau sebut Tuhan. Pekilah sikit ustaz, sebut Allah. Tuhan ni banyak ayat. Sudah. Tuhan banyak pak cik. Tuhan banyak dah ayat. Tengok di batu kif gapo tu dia mau duk panggil Tuhan belaka. Jadi kalau duk sebut Tuhan tu jadi semabuk, jadi keliru lagi. Berat pak cik ni. Duk keliru lagi Tuhan dengan bukan Tuhan. Nah. Ngucap kelik ya pak cik. Mana ustaz kata sungguh. Dah Tuhan banyak. Kafir siapa yang cakap Tuhan banyak. Tuhan tak ada lola. Ambo sebut Tuhan tu kena ke Allah dah. Ambo sebut Allah tu kena ke Tuhan. Nah? Kalau tu pocik kata Tuhan ni banyak, siapa hak banyak tu? Cuma lagi bila? Allah lagi? Dewa Marugung ke berapa? Lagi? Siapa lagi Tuhan? Aku sebut. Di Kelantan tu. Hak tidur tak bangun-bangun, hak bangun tak duduk-duduk, hak duduk tak tidur-tidur. 3 dah situ. Allah pocik 3 ekor kat 5 ekor dah Tuhan pocik. Pocik kafir dah ni. Ngucap kelik pocik. Hak tu bukan Tuhan tu. Patut acah panggil Tuhan, anak dakar rupa panggil Tuhan. Dah pocik nama berapa anak dakar rupa enggak? Acah kata pocik nama pak dah lah, patut nak jadi supaya acah. Pelik tu pocik. Mana jadi pocik jadi bodoh gitu Nah? Jangan kita tunjuk bodoh. Kalau kita duduk senyap, kita tak nampak orang kata kita bodoh. Ini sebab itulah kalau kita bodoh, kita duduk senyap, luruk janggut ke, nampak puan aling sikit. Nah, ni kita bodoh. Janggut panjang lah dengan serban, dengan jubah. Lepas tu nak kecek pula. Sudah. Nampak selalu kebodohan. Ke Abu Jahalannya. Ni. Ke bapak bodohannya. Nampak? Salah pak cik pergi tu. Kat hamba dah betul je. Hamba sebut Tuhan kena ke Allah. Sebab dalam perut hamba tak ada dah selain pada Allah tu sebagai Tuhan. Hanya Allah je Tuhan. La ilaha illallah. Hamba nak mengucap hari-hari dalam semaya. Asyhadu. Aku sanggup jadi saksi hai Tuhan. Annahu akan bahawa sesungguhnya la ilaha, tak ada Tuhan yang sebenar. Tak ada Tuhan yang sebenar. Tak ada Tuhan yang sebenar. Tu tak termasuk Allah. Macam tadilah. Tak ada duit dalam poketku. Tak termasuk 5 riyal tadi. Tak ada Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar hak mana hak tak ada? Hak selain pada Allah. Memang tak ada. Betul tak? Kau ada lagi Tuhan yang sebenar selain pada Allah? Tak ada. Maka kita kata tak ada Tuhan yang sebenar selain Allah. Betul tak? Betul. Tak ada Tuhan yang sebenar. Allah pun Tuhan sebenar. Allah pun Tuhan sebenar. Allah pun tak ada. Tak. Tuhan yang sebenar yang kita kata tak ada tu selain Allah. Betul tak? Betul. Illallah. Melainkan Allah saja Tuhan yang sebenar yang ada. Betul. Betul ngucap kita tu. Allah je Tuhan. Allah Tuhan. Sebut Tuhan Allah lah. Sebut Allah Tuhan. Tak ada lala dah. Hamba betul.
Pocik aku nak ngocak kelik. Baru tahu hari ni kafir pocik. Pocik syirik rupanya. Apa? Tuhan ni banyak. Kafir selalu iktikad Tuhan banyak. Tuhan tak ada lala. Sebab tu kita orang mukmin sebut Tuhan Allah lah. Sebut Allah Tuhan lah. Tak ada kena ke lain dah. Tapi kalau anak anda karupan sebut Tuhan, tak kena lagi ke Tuhan, ke Allah tu. Tuhan mana ni anak anda karupan? Dawa marugum. Contoh. Nah, tu. Belum kena lagi. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Tuhan. Dia duk panggil benda hak bukan Tuhan tu Tuhan sebab tak kenal Tuhan. Kita pula panggil Tuhan tu Tuhan palsu. Duit palsu bukan duit walau panggil duit. Jangan kita pergi beli guna duit palsu. Guna duit Sayyidina kau sahibah kau berapa dah tu? Pergi supermarket pakai guna duit Sayyidina. Ini bukan duit ni duit. Anak saya main ni panggil duit. Nah, duit palsu ni makcik. Duit palsu pun duit ya, ambil ya. Abahmu duit palsu tu bukan duit, sebut duit je tapi palsu. Tuhan palsu tu bukan tu Tuhan, sebut Tuhan tapi panggil palsu dia panggil. Nah, habis situ. Yang kedua firman-Nya Allah Taala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu kan surah Thaha ayat 14. Tuhan kata innani, sesungguhnya aku ini, ana bermula aku, Allahu ialah Allah. Tuhan kenal sendiri dia tu Allah. Sini juga ulama kita kata Allah ni lafzul jalalah ni ialah kalimah murtajat. Kalimah murtajat ni tidak diistiqaq daripada mana-mana perkataan yang asal yang lain, tidak. Allah memang Allah. Tidak dipindah ambil daripada ilah ke tidak. Allah tu Allah. Allah terjemuh bahasa Allah. Arab panggil Allah, Melayu panggil Allah, Cina, Sia, Boya mana Allah. Itu qaul ulama kata lafzul jalalah Allah, lafzul murtajal dia panggil. Bukan lafzul manqul. Sebab Allah Taala kata anallah, aku ialah Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan sebenar. Ilaha ni ilaha al-ma'budu bihaq. Tuhan yang disembah dengan sebenar, dengan kena, dengan tepat, betul. Tak ada yang Tuhan yang tepat, yang betul, yang sebenar, yang sengoti Tuhan illa ana, melainkan aku saja. Aku sosoknya Tuhan yang sebenar. Hak apa ngaku ana rabbukumul a'la, hak tu ngaku ana rabbukum, aku lah ana ilahukum. Hak tu Tuhan palsu belaka tu. Makhluk aku belaka tu. Bukan yang selevel dengan aku, bukan setara dengan aku. Aku tak ada setara, tak ada selevel. Akulah satu-satunya tunggal Tuhan. Itu mana gitu dah. Tu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang setanding kufu dengan dia, satu pun tak ada. Bilalah aku saja Tuhan yang sebenar, fa'budni, maka ibadat sembah jadi hambalah hanya kepada aku. Wa aqimis salata li dzikri, diri ke semaya untuk ingat kepada aku. Lagi firman Allah Taala yang ketiganya, kata dia wa ma arsalna min qablika mir rusulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Itu dah Suratul Anbiya ayat 25. Apa firman Allah Ta'ala? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Gitu deh. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Dan tidak mengutuslah oleh kami sebelum daripada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada seorang rasul pun illa, melainkan kami utuskan seorang rasul ke berapa orang rasul ke nuhi ilaihi, pasti kami wahyukan kepadanya, kepada rasul yang kami utus sebelum daripada kamu tu, kami wahyu apa? Annahu, akan bahawasanya la ilaha, tak ada Tuhan yang sebenar, illa ana, melainkan aku, fa'buduni, fa'budun, maka ibadatlah kalian semua, yakni kepada aku. Itu maksudnya.
Jadi bila Allah Tuhan tak ada Allah, maka pengibadatan kita, kehambaan kita, perhambaan, pengabdian kita hanya tertumpu kepada Dia. Sebab Dia satu-satunya tu Tuhan. Orang lain tidak Tuhan. Itu lagu tu. Tu sebab tu orang yang tinggi makam keimanannya, dia yakin dia tu ainul yakin, hakul yakin. Tak cara orang nak kata agama. Ya penting Tuhan di sisi dia tu ialah apakah hak Tuhan akan nilai dia. Penilaian hak dia nak daripada Tuhan, bukan daripada manusia dak. Jadi dia berani kata perkara sebenar. Sebab apa? Sebab tidak menyebabkan perkataan manusia, cacian manusia, makian manusia, umpatan manusia tu memendekkan umur dia dan menguraikan rezeki dia tu, tidak. Habis situ. Firman Allah Ta'ala lagi, fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammadin ayat ke-19. Fa'lam ay utlubul ilma hatta tata'allam, maka hendaklah kamu ketahui ini, maka hendaklah kamu mengaji sehingga kamu mengetahui, dan kamu iktiqahkan dalam hati, serta kamu ajarkan kepada orang yang di bawah zimmah kamu, di bawah tanggungjawab kamu. Apanya? Annahu akan bahawasanya la ilaha, tak ada Tuhan yang sebenar, illallahu, melainkan Allah jua. Yani Allah sahaja Tuhan yang sebenar yang ada. Habis situ. Tu semua tu dalil kata wajib ngaji ilmu akidah tu. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi bahasa ayat ni sebutir kitab, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Bapa Tuhan kata ngaji ilmu akidah dulu, barulah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, barulah minta ampun. Tu orang panggil amal tu. Jadi ilmu tu dulu sebelum daripada amal. Tu tengok. Habis itu kemudian kita sambung penyembahan dan ibadat seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi asas agama Islam. Kerana Allah menjadikan manusia adalah untuk ini kita nak faham gini. Hikmahnya untuk hikmahnya untuk menyembah dan beribadat kepadanya. Jangan kita kata Tuhan buat kita ni tujuan Tuhan nak suruh kita ni semaya ke dia lah, sembah dia. Tiba-tiba ramai tak sembah, tak semaya dia. Sianya lah ke Tuhan, nyanyo ke Tuhan. Nak dia buat manusia letih penat gapo gini mo, tapi manusia ramai mana je duk ibadat, duk sembah dia nya, ramai hak deraka, hak kafir, hak pupuh, hak tak semaya beh, hak ramai. Sianya lah ke Tuhan. Gitu ke? Bukan dah. Ingat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan buat apa-apa perkara tu tidak ada gharak, tujuan keuntungan yang kembali pada Tuhan, dan tidak juga sia-sia. Faham sia-sia? Tak. Kita sambung semula pula. Lepas tu di celah tu ada hikmah, dia panggil hikmah. Hikmah dia panggil. Sebab tu ayat kata illa liya'budun. Liya'budun tu orang panggil apa? Lamul ta'lilil hikmah, dia panggil. Lam yang menunjuk makna ta'lilil hikmah. Tidak aku jadikan manusia dengan jin dengan manusia ni, melainkan hikmahnya supaya ibadat mereka itu. Bukan tujuannya. Bukan gitu. Wallahu a'lam. Puji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.